Seronok apabila kita diumumkan sebagai pemenang. Akulah juara. Dapat piala, dapat sijil, dapat pelang dan sebagainya. Sesiapa saja yang menyertai pertandingan mesti mengidamkan sebagai Johan ataupun juara. Kita nak ketiga-tiga ni ada nama kita. Okey, kita tulis Johan Pidato Sekolah Rendah jatuh kepada siapa saja. Jadi cikgu nak berkongsi pada hari ini bagaimana tips ketika kita menyertai sesuatu pertandingan, kita nak bergelar sebagai Johan ataupun tempat pertama. Jadi cikgu letak benda ni dulu. Ada beberapa syarat. Sebelum bertanding, kita mesti ada buat persediaan. Yang pertama, kita kena hafal skrip. Baik pertandingan pidato, bercerita, syarahan, storytelling, apa-apa pun pertandingan, mesti kita ada persediaan. Persediaan, cikgu dah terangkan itu bagaimana teknik kita menghafal. Tak kiralah skrip pidato ke syarahan, kita mesti dah hafal. Yang cikgu nak fokus pada hari ini ialah ketika kita bertanding. Apabila nama kita diumumkan, dipersilakan peserta pertama dari sekolah kebangsaan apa-apa naik ke pentas. Yang ini paling penting, cikgu nak terangkan ada beberapa step yang kita kena ikut untuk kita bergelar sebagai seorang juara. Yang pertama tadi, skrip kita dah hafal. Yang pertama. Yang kedua, bila berada di atas pentas, ini yang cikgu, pengalaman cikgu sebagai seorang hakim, sebagai guru pengiring dan sebagainya, cikgu tengok reaksi peserta-peserta apabila berada di atas pentas. Yang pertama, kalau dia dah hafal, tapi kalau dia ada darah gemuruh, ini kita bimbang ni. Dia naik atas pentas, ada yang sampai menangis, ada yang hanya sempat mengucapkan Assalamualaikum, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, kemudian senyap, tak ada apa, sedangkan dia dah hafal. Sebabkan darah gemuruh dan sebagainya. Jadi kita kena hilangkan darah gemuruh ni, kita nak dapatkan keyakinan. Okey. Yang pertama dah hafal. Yang kedua, apabila naik atas pentas, kita tarik nafas, kita relax dulu. Jangan cepat-cepat kita nak menghabiskan hafalan kita. Semata-mata kita nak habiskan 7 minit, kemudian kita turun. Jangan. Tarik nafas 3 kali. Tengok ke hadapan dulu. Cuba mic. Dah bersedia. Loceng pertama pun bunyi ting, baru kita mulakan. Bila dalam pertandingan, jangan lupa dia ada pengacara majlis ni yang pertama. Tak kiralah apa-apa pertandingan, mesti ada pengacara majlis. Biasa pengacara majlis dia akan duduk sebelah kanan ke sebelah kirinya, biasa sebelah kanan lah. Kita akan gunakan tangan. Sebab dalam pertandingan, permarkahan, nanti gua akan terangkan dalam step yang pertama, mesti kita ucapkan terima kasih dulu. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Dia ada gaya dia, ada nada suara dia. Janganlah kita kasar. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Ada kurang sesuai lah. Kita dengan lembut sebab kita dijemput. Perdana Menteri pun kalau dijemput oleh pengacara majlis, terima kasih pengacara majlis. Perdana Menteri pun, agung pun nak berucap, mesti pengacara majlis. Apapun orang yang berucap, dia mesti sebut terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Yang kedua, dalam pertandingan, pengerusi majlis satu. Nombor dua, hakim. Hakim dia tak boleh seorang, nanti dia bias. Kalau hakim dia seorang, dia suka peserta yang ke-9, dia pilih sebagai pemenang. Dia tak boleh dua. Kalau dua nanti dia akan bercanggah. Hakim pertama kata yang ni bagus, hakim kedua kata dia paling tidak 3 ataupun 5 orang hakim. Bila 5, kita kata terima kasih barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Kita gunakan sini. Nanti gaya kamu akan buat sendiri nanti. Okey. Yang kedua, hakim. Yang ketiga, dalam tempat pertandingan jangan kita lupa, kalau peringkat sekolah rendah ni, dia adalah guru besar. Kalau sekolah menengah, dia ada pengetua, guru besar, guru-guru dan seterusnya, para peserta yang mengambil bahagian pada hari ini. Hadirin dan hadirat, boleh skrip ikut yang telah ditetapkan oleh guru-guru ataupun yang kamu sendiri ambil daripada internet ataupun buat. Ada skrip dia, ucapan kita, ucapan aluan kita. Okey, bila dah habis sampai situ, yang step berikutnya, baru kita kena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pun boleh. Ada orang mula-mula dia bagi salam, ada orang dia perkenalkan dulu, kemudian baru dia bagi salam. Yang berikutnya, baru kamu kenalkan berdirinya saya di sini. Kamu kena mainkan suara. Itu step pengenalan. Bila berada atas pentas, yang tu kamu dah hafal. Apa-apa pertandingan, mesti ada basic tu. Terima kasih pengerusi majlis, ada hakim, ada guru besar, ada guru-guru pengiring, ada guru peserta dan sebagainya. Dalam permarkaan, macam mana kita nak bergelar sebagai seorang juara ni? Satu, dalam pertandingan dia berbeza. Kalau pidato dia tegas. Kalau dekat negara kita dulu, seorang pemidato yang hebat sekarang ni, sampai sekarang pun masih hebat, 70 lebih dah, iaitu bekas timbalan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang pemidato yang terhebat di Asia.
Tun Dr. Mahathir dulu zaman muda-muda, zaman dinasti dan sebagainya, seorang pemidato yang hebat, idenya yang bernas. Itu adalah pemidato yang hebat. Kita kena tegas. Okay, nak menyatakan sesuatu. Kalau syarahan dia agak lembut sikit. Kalau bercerita kamu kena main menggaya, suara dan sebagainya. Okay, sebab tu dalam pertandingan kita kena gabungkan semua tu. Okay? Satu, keyakinan. Bila nak atas pentas, hakim dah tengok, murid ni dengan penuh yakin, tak ada gegabra dan takut dan sebagainya. Satu, gaya. Okay? Gaya ni tu pulang, jangan masuk tangan dalam poket. Jangan peluk tubuh. Ada orang tangan kat belakang. Ada orang straight macam ni. Macam-macam. Okay, gaya kita kena relax. Contohnya cikgu ambil paling mudah lah. Okay, gaya masing-masing lah. Okay? Paling tidak, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim yang arif lagi bijaksana, guru besar, guru-guru dan seterusnya hadirin dan hadirin sedang. Kamu main dengan suara. Tapi bila sampai yang perkenaan, okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk. Kamu mainkan suara. Tinggikan suara. Bila nak perkenalkan tajuk, kamu kena tinggikan suara supaya orang tahu tajuk kamu. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk membaca jambatan ilmu. Kemudian beri definisi. Seterusnya ikut kreativiti masing-masing. Cuma cikgu nak bagi yang mula-mula. Sebab hakim ni dia akan nilai tengok peserta ni naik, dah ada keyakinan, dah ada suara, dia ada gaya, okay? Dia intonasi suara. Ada masa kita jangan mendatangnya. Membaca adalah ni mendatang, lama-lama tidur. Tengok pembaca berita yang bagus dan sebagainya. Orang boleh tengok pukul 8 sampai pukul 9. Dah nak habis berita. Sebab apa? Dia main intonasi suara. Kalau berita tentang berita sedih, hari ini 200 orang yang telah meninggal dunia akibat COVID. Sedih. Takkan dia baca, hari ini 200 orang meninggal dunia akibat COVID. Tak boleh, tak sesuai. Ikut intonasi suara. Kalau berita sedih, nada dia agak lembut. Kalau berita Malaysia telah mendapat pingat emas dalam sukan Olimpik, nada dia akan tinggi sebab berita gembira. Okay? Dalam nada suara ni penting, terutamanya bagi pertandingan bercerita. Siapa yang masuk pertandingan bercerita, yang paling popular dulu cerita Arnab dan Kura-Sukura. Tukarlah suara. Pada suatu hari, sang Arnab dan Sukura-Kura telah berlumba. Kamu main suara. Tiba-tiba kalau jumpa harimau pula, tiba-tiba keluar harimau. Suara besar, harimau takkan. Harimau suara dia kena besar. Jadi siapa yang masuk pertandingan cerita, dia kena main intonasi suara. Siapa yang masuk pidato, dia kena tegas. Siapa yang bersyarah, dia kena bagi banyak maklumat supaya orang nak dengar syarahan dia. Okey, itu antara tip-tip yang cikgu nak kongsi dengan kamu. Seberingkas sahaja. Jadi sebelum pergi bertanding, kita mesti ada persediaan. Baru kita boleh bergelar sebagai seorang juara. Jangan kita masuk bertanding nanti tiba-tiba diumumkan nama kamu tak tersenarai. Tapi bila kamu diumumkan sebagai pemenang, itulah kepuasan kita dalam bertanding. Jadi persediaan amat penting. Persediaan sebelum pertandingan, hafal skrip. Yang kedua, bila dah hafal, cuba buat latihan depan cermin. Kemudian dah yakin depan cermin, buat depan mak dengan ayah. Dah yakin, buat depan rakan-rakan dan sebagainya. Kemudian rakam video, tengok balik semula di mana kelemahan dia. Suruh mak dengan ayah jadi hakim dulu. Baru betul. Hakim kat rumah. Bila pertandingan yang sebenar, mudah. Macam sekarang pertandingan online. Bila kita boleh buat, rakam, tengok. Apa yang tak puas hati, hantar pada cikgu, suruh cikgu tengok. Cikgu, apa kelemahan saya lagi? Okay, cikgu tegur-tegur ni, kita kena terima supaya kelemahan kita diperbaiki. Okay? Jadi cikgu harap kepada murid-murid yang bertanding pada tahun ini, mungkin secara online, mungkin tahun-tahun hadapan, mungkin kita boleh bersemuka dan sebagainya. Selamat maju jaya. Cikgu doakan semua yang bertanding akan membuat persembahan yang terbaik. Okay, kalau nak tahu tip-tip yang berikutnya, okay, jangan lupa follow cikgu. Okay, InsyaAllah dalam video-video berikutnya cikgu akan kongsi lagi bagaimana untuk kita berjaya sebagai seorang murid, sebagai seorang peserta dalam pertandingan dan sebagainya. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye semua.